Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Samsuri, C21831. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan peralatan menangkap ikan, iaitu jala. Pertama-tama sekali saya ingin menerangkan berkaitan dengan sejarah dan asal-usul penggunaan jala. Sejarah menunjukkan bahawa asal-usul jala ini berasal daripada lukisan makam dari Mesir yang berusia 3000 sebelum Masihi, yang mana lukisan tersebut menunjukkan bahawa banyak rujukan yang berkaitan dengan jaring memancing. Penggunaan apungan gabus dan berat pelambung ini menunjukkan penggunaan jala ini telah dimulakan bertahun-tahun lamanya, di mana penggunaan jala ini berkurang dari zaman ke zaman berikutan daripada penciptaan teknologi yang baru. Terdapat banyak kisah, legenda ataupun mitos yang berkaitan dengan penggunaan jala ini. Di antaranya ialah mitos di antaranya ialah Norse mitologi. Reka bentuk jala. Reka bentuk jala ini adalah menyerupai jaring, tetapi beza daripada segi fungsinya. Bentuk jala ini ada yang tebal dan nipis dan bergantung pada kesesuaiannya. Terdapat ramai juga nelayan menggunakan jala ini mencorak jala mereka mengikut kehendak mereka sendiri. Seterusnya adalah fungsi jala. Fungsi jala ikan ini adalah untuk menangkap ikan dengan cara menibahnya. Dan terdapat banyak kaedah dalam menibah jala ini berikutan pelbagai tekniknya. Antara teknik untuk menibah jala ini adalah seseorang akan meletakkan jala di belakangnya sebelum menibahnya, dan teknik ini adalah berbeza di setiap tempat. Jala ini sebenarnya bukan sahaja berfungsi di pesisir pantai sahaja, malahan juga di sungai dan sawah padi dalam menangkap udang, dan ini merupakan salah satu fungsi lain jala selain menangkap ikan. Okey, sekarang kita berai pula kepada proses pembuatan produk. Proses pembuatan jala ini adalah sedikit berbeza dengan peralatan menangkap ikan yang lain seperti tangguk, bubu dan pukat. Hal ini kerana jala ini adalah diperbuat daripada cuban jarum yang digunakan untuk menjurai dan mengumpulkan benang. Pemberat dari timah ini, pisau, tali gantung adalah alat yang diperlukan untuk membuat jala. Jala kebiasaannya berukuran 0.0 mm untuk jala tangsi. Selain itu, jala ini juga merupakan peralatan memancing yang lebih efisien berbanding dengan peralatan tradisional lain seperti bubu. Jala yang digunakan ini juga perlulah mematuhi piawan keselamatan untuk menggunakan jala ini. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan penggunaan jala. Terdapat pelbagai teknik dalam menggunakan jala dan berubah mengikut zaman, dan ada yang masih menggunakan kaedah tradisional dan ada yang menggunakan kaedah yang moden. Berkaitan jala ini lebih lagi berkaitan dengan teknik menibah. Teknik penibahan ini dilakukan beramai-ramai dan diketuai oleh seorang ketua. Antara tekniknya ialah jala akan ditarik di bahagian tali yang kendur, lalu tali yang tadi akan digelungkan dengan tangan kanan, dan selepas itu jala akan ditarik. Menariknya kembali jala apabila sudah selesai dari perahu sampai ke lutut dan selesai dalam proses menangkap ikan. Seterusnya adalah kos produk. Antara kos yang paling popular adalah di antara RM60 hingga RM250, manakala jala benang pula adalah harga RM50. Jala yang dijual ini pula kebanyakannya dibuat menggunakan tangan. Hal ini kerana menggunakan tangan akan menggunakan kos yang lebih banyak, kerana tempoh dalam pembuatan juga adalah lama dan pembuatannya juga adalah lebih tahan berbanding dengan penggunaan mesin. Yang terakhir sekali ialah hasil kajian. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan nelayan masih lagi menggunakan jala walaupun penggunaannya sudah lama digunakan. Tetapi penggunaan jala tak popular dengan penggunaan beberapa jala yang telah diinovasi oleh anak muda pada zaman sekarang, dengan pengenalan dengan mempertingkatkan lagi hasil penggunaan jala ini. Ini telah berbukti bahawa jala ini adalah standar dengan peralatan teknologi yang lain, walaupun penggunaan jala ini semakin hari semakin berkurangan.